dalam dunia ni, antara negara yang paling banyak cuti, Malaysia. Okay guys, kena ingat tau, cuti public ada banyak berlambak. Dalam dunia ni, antara negara yang paling banyak cuti, Malaysia. Paling banyak cuti public, paling banyak cuti peristiwa, paling banyak cuti birthday, itu, ini, apa semua ni, banyak. Tapi mengikut akta kerja, hanya 11 hari wajib sahaja yang wajib diambil. Daripada 11 hari wajib ni tuan-puan, ada 5 hari yang diwajibkan untuk majikan untuk ambil. Yang ni tak boleh nak elak. Hari Merdeka, Hari Buruh, Hari Jadi Agung, ada lagi 2 hari, saya ingat apa dia. Ada 5 hari ni tuan-puan. Daripada 5 ni ada baki 6 kan. 6 ni pilihan majikan. Dia boleh pilih nak raya Cina ke, raya haji ke, raya Aidilfitri ke, dia boleh pilih. Janji keseluruhannya 11 hari. So tahun baru kalau tak termasuk dekat dalam cuti 11 hari tu, then tak ada masalah untuk tak ambil. So minta daripada bos kalender year untuk public holiday. Then lepas tu baru tahu, faham mana cuti, mana yang tak cuti. Kenapa Malaysia banyak cuti umum? Jawapannya mudah. Kita negara yang suka bersama. Kalender baru penuh warna. Hati rakyat terus berbunga. Bukan malas yang jadi punca, tapi Malaysia suka meraihkan semua. Benda biasalah. Type M, Type C, Type I atau Type R suka gaduh-gaduh. Tapi kalau pasal cuti, kita semua sama suka bergembira. Betul kan? Bagus kau megaku. Setiap tahun bila kalendar baru keluar, rakyat Malaysia akan buat perkara yang sama. Scan cuti umum dulu, baru tengok tarikh penting lain. Kalau jumpa cuti jatuh hari Isnin atau Jumaat, senyuman akan muncul secara automatik. Bukan sebab kita malas bekerja, tapi sebab kita tahu cuti di Malaysia ni lain macam ceritanya. Pertama sekali, Malaysia bukan negara satu cerita. Kita ada pelbagai kaum, agama dan budaya. Bila satu perayaan datang, yang lain tak mengeluh. Sebaliknya tanya, cuti ke esok? Inilah keindahan Malaysia. Cuti umum bukan sekadar hari rehat, tapi tanda hormat kepada kepelbagaian. Hari Raya, Tahun Baru Cina, Deepavali, Christmas, semua dapat tempat dalam kalender. Kalender Malaysia ni macam bufet budaya. Kedua, cuti umum di Malaysia bukan cuti kosong. Setiap satu ada aktiviti. Balik kampung, open house, ziarah, makan tanpa henti. Cuti di sini bukan untuk tidur. Sepanjang hari, walaupun itu juga aktiviti rasmi rakyat, cuti kita penuh dengan makanan, senyuman dan ayat keramat. Makan lagi, jangan malu. Ketiga, cuti umum adalah penyelamat kesihatan mental rakyat. Kerja banyak, trafik jam, WhatsApp kerja tak pernah tidur. Jadi bila cuti datang, rakyat tarik nafas panjang. Otak dapat rehat, hati dapat senyum. Dan yang paling penting, kita boleh bangun pagi tanpa alarm. Itu nikmat yang tak ternilai. Keempat, cuti umum juga mengajar rakyat Malaysia tentang seni merancang. Bila cuti jatuh hari Selasa, rakyat akan fikir, Isnin ambil cuti, jadilah cuti panjang. Ini bukan ponteng, ini strategi. Negara lain panggil long weekend, kita panggil rezeki kalendar. Kelima, cuti umum menyatukan orang. Tak kira bangsa, agama atau pekerjaan. Bila cuti, semua orang ada cerita yang sama. Jalan jam sebab orang balik kampung. Kedai penuh sebab orang makan. Media sosial penuh gambar makanan. Inilah ritual nasional yang berlaku berulang kali dan kita masih tak jemu. Selain kepelbagaian budaya, cuti umum di Malaysia juga wujud sebab kita memang bangsa yang kuat. Berhubung dengan keluarga. Di sini balik kampung bukan aktiviti sampingan, ia misi nasional. Tanpa cuti umum, sukar untuk 3 generasi duduk semeja, udek makan dalam satu talam dan tanya soalan klasik, bila nak kahwin? Saya, tuan-tuan, bukan senang nak bagi cuti. Sebab Malaysia dah terlalu banyak cuti. Tapi
Cuti umum juga jadi penyelamat ekonomi kecil-kecilan. Bila cuti, gerai makan penuh, homestay laku, pasar malam meriah. Orang kata cuti buat ekonomi perlahan, tapi di Malaysia, cuti buat ekonomi berpindah tangan. Duit tak hilang, dia cuma berpindah dari pejabat ke kedai makan. Yang kelakar, cuti umum juga dedahkan kreativiti rakyat Malaysia. Bila cuti jatuh hari Selasa atau Khamis, rakyat terus jadi pakar logistik. Ambil cuti sehari, terus jadi cuti 4 hari, ini bukan malas. Ini kecekapan perancangan masa yang tak diajar di universiti. Cuti umum juga menenangkan suasana sosial. Pada hari biasa, semua orang kejar masa. Tapi bila cuti, orang lebih sabar, lebih senyum dan lebih sanggup beratur. Walaupun trafik jam teruk, kita tetap cakap, tak apa cuti kan? Dalam konteks negara, cuti umum sebenarnya alat perpaduan paling senyap. Kita mungkin tak faham sepenuhnya perayaan orang lain, tapi kita hormat dengan cara paling mudah. Kita rehat bersama. Kadang-kadang, duduk rumah dan tak buat apa-apa pun sudah cukup untuk rasa kebersamaan itu. Segmen khas. Fakta menarik cuti umum di Malaysia. Fakta 1. Rakyat Malaysia hafal cuti umum lebih baik daripada tarikh ulang tahun sendiri. Tanya cuti hari raya, laju jawab. Tanya hari jadi kawan, bulan apa ya? Fakta 2. Kalendar Malaysia bukan sekadar alat lihat tarikh, tapi alat perancang hidup. Cuti umum dulu, baru rancang kerja. Itu susunan rasmi. Fakta 3. Cuti jatuh hari Selasa atau Khamis dianggap rezeki besar. Sebab semua orang tahu, Isnin atau Jumaat boleh diselamatkan. Fakta 4. Sehari sebelum cuti umum, produktiviti turun secara misteri. Bukan sebab malas, tapi mental dah bercuti awal. Fakta 5. Sehari selepas cuti, semua orang jadi pakar cerita. Jam teruk gila. Balik kampung makan tak henti. Semua ada pengalaman sama, cuma versi berbeza. Fakta 6. Cuti umum di Malaysia bukan cuti senyap. Ada bunyi mercun, bunyi periuk, bunyi ketawa dan bunyi pinggan berlaga. Fakta 7. Cuti umum adalah masa paling ramai kata jumpa nanti, tapi tak jumpa. Rancang berbulan tapi akhirnya jumpa di cuti lain. Fakta 8. Malaysia antara negara yang raikan banyak perayaan berbeza dalam setahun. Bukan sebab suka bercuti semata-mata, tapi sebab kita raikan semua. Fakta 9. Bila cuti ganti diumumkan, senyuman rakyat boleh dilihat serentak. Ini fenomena sosial yang jarang dikaji. Fakta 10. Walaupun banyak cuti, rakyat Malaysia tetap akan tanya, ni cuti ke kerja? Let's be real, Malaysia have too many holidays. Every month, there's one coming up. Public holiday, replacement holiday, state holiday, cuti peristiwa. We even take holiday to recover from a holiday. But here's the inconvenient truth. We are becoming one of the least competitive countries in the region. Malaysia has around 11 official public holidays. And when you add all these state holidays and extra cutis, some states have over 20 to 25 days off a year. Combine that with 104 weekends. That's almost 125 days a year we are not working. That's 1/3 a year gone. Compare to our neighbours, Singapore, 11 public holidays and 15 days off. Vietnam, 11 holidays and 115 days off. You gotta remember, when we take a long break, we take another long weekend. When offices stop, projects delay. When factories close, exports slow. When productivity drops, investors notice. So while we are chilling in Genting or Langkawi, Vietnam is securing a new manufacturing deal. And Singapore is onboarding the global HQs that we could have hosted. Now, don't get me wrong. I love that Malaysia is multicultural. We celebrate everything. Hari Raya, Deepavali, Chinese New Year, Christmas. And sometimes it feels like Malaysia's motto is no longer Malaysia boleh. It should be Malaysia cuti dulu. We turn celebration into sedation. We rest more than we progress. So the next time we get another replacement holiday, maybe we should ask ourselves, what exactly are we replacing? Progress, momentum, opportunity? Because while we are counting holidays, the rest of the world is counting results. Kesimpulannya, Malaysia banyak cuti umum bukan sebab kita tak rajin bekerja, tapi sebab kita faham satu perkara penting. Hidup bukan sekadar kerja. Selagi rakyat masih tersenyum bila tengok kalendar, selagi itulah cuti umum akan terus jadi sebahagian daripada identiti kita. Dan kalau cuti jatuh hari Ahad, kita tetap akan tanya, esok cuti ganti tak?
kami akhiri video ini dengan serangkap pantun. Kalendar penuh warna merah. Hidup rakyat jadi ceria. Banyak cuti bukan tanda lemah, tapi bukti kita tahu hargai manusia.